لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله الله حق، 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 الله الله حي، 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 الله الله حي. يا قيوم الله حي، 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 يا قيوم الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, wahai maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin,
يا حفيظ يا مهيمن يا حفيظ يا مهيمن يا حفيظ يا مهيمن. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya bari'u ya bari'u ya bari'u ya bari'u ya bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap kami, terhadapmu, dan jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya alimu ya hakimu ya rasyid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati. Kami menjunjung segala perintah-Mu, berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihi daripada segala yang mengasihi, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah ya Allah layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah dengan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat.
Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju wala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta rabbuna. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Mu. Doa Rabbana. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Wa wathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal padamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenarnya tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma أزل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya manzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab
ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami muslimin muslimat, mukminin mukminat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, Maha Perkasa. Ya Allah yang Maha memaksa. Ya Allah yang Maha membalas. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya. Boleh sangat-sangat. Apa saja zikir? Mana boleh. Mana lebih-lebih lagi zikir yang maksud. Apa dia maksud? Ini ada sebut dalam hadis, kan? Ada yang dilakukan oleh para sahabat. Itu makna maksud. Mana ada dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu panggil maksud. Itu yang lebih baiklah. Ha? Mungkin yang lain-lain lagi lah. Yang sebut dalam hadis kata ni baik ni kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar kan. Sebut dalam hadis. Kata zikir tu adalah zikir yang baik, yang patut kita buat lah. Boleh. Itu zikir Imam Ghazali kan. Zikir Imam Ghazali. Oh ini. Boleh lah, tu dia kata zikir maksud. Maksud tu mana yang datang daripada sahabat ke, tabi'in ke, mana yang masyhur-masyhur tu. Tak apa, tanya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita ini bersama-sama. Allah bagi lagi kita nyawa, Allah bagi lagi kita nafas untuk kita boleh hadir, boleh duduk di dalam majlis yang sangat berkat ini, iaitulah yang disebut sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman syurga. Ini disebut sebagai taman syurga. Ini majlis ilmu, majlis ilmu. InsyaAllah, saya mohon maaf lah, sebab saya bukan terlambat tadi. Mana alatnya, semua yang di sana pun, yang di sini pun, mana kita sabarlah kan, kita sabar. Sabar itu adalah pintu bagi segala kejayaan. Kita kena sabar. Kita kena ingat bahasanya ada kesilapan, tak kira lah kesilapan daripada saya, daripada pihak insyirah ke, itu adalah kita kata benda tak diduga kan, benda tak diduga. Jadi kita kena sabar dan tak bolehlah kita nak kutuk siapa-siapa kan. Kita ni hamba Allah, tak boleh kutuk siapa. Kita serah kepada Allah apa yang berlaku. Mungkin ada hikmahnya nak mengingatkan kita lah sebagai hamba Allah. Jadi Allah pun dah pesan, la taghdab walakal jannah. Nabi hadis Nabi kata, jangan marah-marah. Kalau kamu tak marah, kamu dapat syurga. La taghdab walakal jannah. Jadi kalau hati rasa nak marah pun tahan tu sakit tak? Sakit kan? Kita tahan sesuatu tu memang sakit. Itulah perjuangan kita. Itulah mujahadah kita. Itulah usaha kita untuk mendidik diri kita ni.
Diri kita yang serba kekurangan ni, saya nak cakap saya ni, serba kekurangan, serba kekurangan. Ni nak main mengajar pun berempas pulas, tungin langgang, baca buku sambil lah anak cucu penuh. Tok, 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 buka pintu tok. Kunci pintu lah, tak boleh baca. Duduk ketuk-ketuk tu pun dah ni. Sekali lagi yang duduk dalam bekas tu lah, ayun tu. Miau, miau, tak payah kan. Kita duduk semayang. Kita nak semayang pun nak ambil lah yang afdal, semayang berjamaah. Untuk Wan. Kunci pintu tak? Kunci pintu. Ada yang besar tu, yang ni kita ajak semayang sama. Tahu-tahu Wan silap. Buat 3 rakaat aja, 4 rakaat buat tu. Kat semayang. Awak Wan, awak yang silap. Tu duk bunyi yang bunyi yang lemah. Sabarlah Wan oi, tak buat lain. Semayang lain pula. Macam tu lah. Nak mai tadi pun kecoh. Seorang tu, orang semua pergi makan. Semua pergi makan. Dia tak mau, dia duduk merajuk. Dia duduk, nak kena pujuk Sat. Budak tak makan. Pujuk dia pegang, dia ambil dukung dia. Tok tak sayang lagi adik hari ni. Ambil sayang. Kita makan nasi sikit lah. Ni cepat-cepatlah Tok nak pergi ngajar ni. Okey. Kan? Dapatlah suap, 2-3 suap. Jadilah. Kuatlah dia. Itulah. Maknanya kita ni macam-macam kan. Rasa kita nak buat kan. Tengah jalan tak siap ni. Kata kat Ustaz, rumah kita tak ada apa. Tak lagi tak cucu nak main ramai. Buka pula. Ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Tak tahu orang bising. Orang sana bising. Makna Ustazah ni tak sampai lagi ni. Saya minta maaf lah semua lah. Kita itulah. Kita harap perkara ni berlaku lagi ke ataupun kalau berlaku pun kita sabar dalam macam nak buat. Benda dah nak berlaku kan. Ya. Okey. Surah kita hari ini ialah surah Az-Zalzalah. Bunyi pun bentak, bergentak dada-dada kita sebut Az-Zalzalah. Bergentak kita. Nak menunjukkan betapa perkataan itu menunjukkan kepada dahsyatnya berlaku kiamat itu amat dahsyat. Dia bergoncang kuat, bergoyang kuat, zalzalah. Gempanya kuat, zalzalah. Orang Arab kalau kata berlaku gempa, hadasa az-zilzal, hadasa az-zilzalu. Berlaku gempa di mana? Di Turkiya, di mana? Di Indonesia, di Filipina, di Bilbin, di Filipina. Kata az-zilzal. Az-zilzal beberapa kalilah disebut perkataan zilzal, zilzal. Mana dia adalah satu perkataan yang rootnya 4 huruf. Biasanya root perkataan dalam bahasa Arab ni 3. Kata jalasa, kataba, zahaba, nasara, jalasa, apa lagi lah? 3 huruf. Kataba, 3 huruf. Tapi yang datangnya dalam bentuk 4 huruf ni sikit sangat. Kita dengar dalam Quran ada bunyi apa? Zalzala tadi. Yang akan kita baca nanti. Kita akan dengar damdama. Damdama. Damdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Allah hancurkan kaum Lut, kaum Nabi Saleh. Sebab mereka ini sembelih lembu naqatullah. Anak lembu Allah. Yang Allah tegah dan kacau lembu ni, jangan kacau. Tapi mereka bukan sekat kacau, mereka bunuh pula. Maka apa balasan mereka? Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim, dengan dosa mereka itu.
Fasawaha, Allah samakan, sama ratakan mereka dengan hancurlah. Okey. Lagi apa? Hasa dalam surah Yusuf kalau tak salah. Hasal haq. Jelaslah sekarang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang Yusuf ini tidak melakukan perkara yang fahsyat dan munkar itu. Siapa yang sebenarnya yang melakukan itu ialah isteri kepada wazir, isteri kepada menteri itu. Itu perkataan-perkataan yang yang apa ni, yang kita kata rootnya datang daripada 4 huruf. Kalau belajar bahasa Arab dia akan lalulah maknanya tentang pembinaan bahasa Arab, kataan dalam bahasa Arab. Okay, kita pergi kepada Az-Zalzalah, surah Az-Zalzalah. Surat apa? Saya tak pakai Quran. 599. Akhir dah kan? 599. 599. 599. Dapat tak bunda? Dah jumpa dah? Surah yang akhir-akhir ni. Banyak menceritakan tentang kejadian hari kiamat, tentang huru-hara hari kiamat. Kita baca sekali. Ini dalam ayat-ayat yang akan datang ini kita akan lihat sebahagian daripada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kedatangan kiamat, dan dalam ayat ini juga akan disebut tentang ganjaran kebaikan dan keburukan. Ganjaran kebaikan dan keburukan. Mana dia yang disebut sebahagian daripada tanda-tanda kiamat? Itulah kita akan dapati dalam ayat 1, 2, 3, 4 kot. 4, 5, 6 sampai 6. Itu tanda-tanda kiamat. Okey, kita baca sikit, kita ambil berkat. Sebab kita nak menghidupkan hadis ataupun sunnah Rasulullah. Itulah dikatakan, dia kata, aku bukan mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku maksudkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ini akan mendapat ganjaran bagi setiap huruf tu. Bukan setiap perkataan, setiap huruf tu. Jadi kalau kita nak kira tak tahulah berapa ratus dalam ni, kalau larat kira lah. Dalam ayat ini ada berapa huruf. Jadi kita nak ambil berkat daripada surah ini, iaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Apa makna zalzalah? Goncang. Surah Az-Zalzalah. Goncang. Gempa, goncang. Itu zalzalah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal
mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita alhamdulillah dapat baca dengan baik. Kita baca, janganlah bila kita baca gini kita baca cincang-cincang. Bila kita kelas tahsin baru kita baca elok. Bila masuk kelas tahsin baru baca elok. Bila kita baca macam ni kita cincang-cincang, tak maulah. Baca eloklah. Bila masa pun kalau Al-Quran ni kena baca dengan elok. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Kita tengok ah. Rattil, tartil. Rattil, tartil. Kena baca dengan sungguh-sungguh. Dengan sebaik-baiknya. Tu, bila ada verb di depan dan dia punya kata terbitan sama dengan verb tu, rattilil Quran tartila. Maka itu dengan makna baca tu baca dengan bersungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Karena dengan sungguh-sungguh, sebaik-baiknya, dengan cukup, dengan tajwidnya, dengan huruf, sebutan huruf yang betul. Mana tartila tu? Rattilil Qur'ana tartila. Baca dengan cara yang bersungguh-sungguh secara tartil. Tartil itu maknanya baik dari segi makhrajnya, baik dari segi tajwidnya. Makhraj hurufnya kena jaga. Samalah apa yang kita akan sebut atau akan kita baca pengertian di dalam ayat ini. Iza zulzilatil ardu. Iza zulzilatil ardu. Kita lihat maknanya. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi digegarkan. Zilzal, digegarkan. Jadikan dia sebagai gempa, digegarkan, digempakan, digegarkan, digoncang dengan gegaran. Zilzal itu mana gegaran. Zulzila digegarkan. Zilzal gegaran. Apabila digegarkan dengan gegaran. Gegaran yang amat dahsyat. Makna disebut sekali lagi. Zulzilat, zilzal. Makna nak menunjukkan bahasanya gegaran itu adalah gegaran yang amat kuat, amat dahsyat, amat menakutkan. Semua amat. Bayangkanlah. Bayangkan. Kemudian, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kita ambil makna dia dulu. Jadi kita tengok dari segi sebab turun ayat ke ataupun huraian ayat. Dan bumi menghamburkan segala muatannya. Akhraja. Orang belajar bahasa Arab, Iza dah tahu dah, al-ardu dah tahu dah. Ardu apa? Bumi kan? Sekarang perkataan yang baru bagi kita ialah zulzilat kan, yang pertama. Zulzilat, baru bagi kita. Baru. Itu kena ambil ingat. Sebab surah ni bukan banyak pun ayat dia, 8 aja kan? Dan perkataannya pun terhad, mana yang kita tak tahu. Yang kebanyakan kita tahu. Kita jangan ambil ni lah. Jangan ambil ringan lah bila benda yang kita tahu. Kemudian kita buat ambil ringan. Jadi lepas tu kita jadi tak tahu. Bila jumpa pula jadi tak tahu. Jadi kita ambil tahu dan kita terus pegang. Ingat. Tak boleh ingatlah sudah dah tua. Itulah alasan kita. Ini dah tua. Mana memanglah tapi kita berusaha untuk ingat. Tujuan kita apa? Allah. Tujuan kita bila kita semayang, kita ingat tu semua, kita takut
Takut kepada siapa? Takut kepada Allah yang akan menimpakan kepada manusia perkara-perkara ini. Sebab satu lagi, iktikat kita dengan hari kiamat. Mana kepercayaan kita, iman kita kepada hari kiamat. Kita beriman kepada hari kiamat. Kan? Jadi itu tujuan kita. Kita nak tahu pandai cakap Arab tak? Kita nak, bila kita tahu makna tu, ya Allah, dia melekat dalam hati kita ni. Takutnya Allah, takutnya gempa yang macam mana ni, takkan gempa yang macam-macam di dunia ni saja, lagi dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalan. Bukan gempa yang kita lihat di bumi ni, bukan macam tu saja. Dahsyat lagi tu macam mana tak tahulah. Tidak akan bagi tahu sebahagian daripada. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menghamburkan segala muatannya. Asqal tu makna apa yang berat. Saqil tu asal makna berat. Saqilun, ya, siapa belajar bahasa Arab dia bisa jumpa perkataan saqilun. Katalah dia nak kata al-kitabu, kitab besar berat. Saqilun, berat. Kalau kitab ringan, kitabu khafifun, khafif. Khaffat. Kita ada jumpa perkataan khaffat, mawazinu. Siapa yang Allah ringankan timbangan dia, duduklah mana? Khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Masuk dalam narun hamiyah, di dalam neraka yang panas. Ya? Timbangan amalan kebaikannya sikit sangat. Khaffat, ringan sangat amalan kebaikan dia. Ya? Khaffat, khafif, datang perkataan khafif. Sekali kita terangkan apa dia. Asqal, apa dia muatan yang ada di bawah bumi sana, apa dia? Yang Allah akan hamburkan, keluarkan di hari kiamat nanti. Wa qala al-insanu ma laha. Qala, apa dia qala? Maka berkatalah kan. Qala qalu. Kalau ramai. Kalau qala seorang, qalu. Kalau dah sebut ada waw tu, qalu ramai. Mereka berkata, tak kiralah. Malaikat kah yang berkata, orang kafir kah berkata, qalu. Ini waqala al-insan. Insan yang kata manusia. Waqala al-insanu ma laha. Bila manusia tengok macam tu, apa kata manusia? Ma laha. Apa ni? Apa berlaku kepada bumi ni? Apa? Ma tu apa? Laha. Baginya, bagi bumi. Apa yang berlaku pada bumi ni? Apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Kalang kabut tanya, malaha. Macam kita nak cakap Arab, kita ambil tangan sikit. Kita tengok kawan kita macam menangis kan. Menangis, seorang menangis. Malaha. Apa jadi pada dia ni? Malaha. Kalau dia lelaki, kalau dia perempuan. Kalau lelaki, malahu. Kita ambil lah balik. Ganti nama yang kita belajar tu. Huma untuk dua orang. Tengok dua orang duk bertengkar kan. Dua orang bertengkar. Malahuma. Apa jadi? Lepas dua orang buat apa ni? Cakap aku ni. Cakap pula dah. Kalau cakap dengan tangan. Cakap dengan perkataan. Ya. Malahuma. Kalau ramai-ramai pula tengok orang duk rumah apa. Tengok ada kereta belanggar apa. Malahum. Apa berlaku pada mereka tu? What happened? Mereka hadisan, ada accident kat sana. Ada accident. Qala al-insan, pada hari itu bila manusia tengok ini saja, tengok bumi saja. Tengok bumi saja ni bergoncang, bumi saja yang duk gegar ni, gegar ni. Kemudian lepas itu keluar pula daripada bumi itu apa yang ada dalam bumi, keluar habis semua. Maka manusia pun kata sama-sama, qala al-insanu ma laha. Apa berlaku pada bumi?
Bumi ni. Apa berlaku pada bumi? Ha tu balik kepada bumi. Ha menunjukkan al-ard adalah perkataan yang dianggap sebagai muannas, feminin. Laha, kan kita tahu dah. Saya sebut selalu ni supaya ingat. Saya sebut ni selalu supaya ingat. Laha tu balik kepada al-ard, seperti as-sama yang dianggap sebagai feminin. Muannas. Dia kata feminin tu lah. Janganlah duk belek pula, mana dia ada feminin dia. Mana dia bumi ada tunjuk feminin. Tak, mana perkataan itu dari segi bahasa Arab dianggap sebagai muannas. Muannas. Al-ard, as-sama, an-nafsu, nafsu. Jiwa, diri dianggap sebagai muannas. Kemudian yauma izin. Yauma izin, selalu kita jumpa yauma izin. Yauma, dia ada dua perkataan di situ. Yauma, yaum apa makna yaum? Hari. Izin, itu. Yauma izin, pada hari itu. Pada ketika itu. Yauma izin. Yauma izin. Banyak jumpa yauma izin dalam Al-Quran pada hari itu. Lalu Allah nak tunjukkan dengan yauma izinnya hari itu, iaitu hari kiamat lah. Hari pembalasan, hari hisab. Allah sebut dengan yauma izin. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada ketika itu, pada hari itu, tuhaddisu. Haddasa yuhaddisu. Ini fi'il mudhari'. Pada yang belajar bahasa Arab, fi'il mudhari'. Present tense. Tuhaddisu, pada hari itu bumi tuhaddisu, menceritakan, menampilkan cerita beritanya. Tuhaddisu akhbaraha, beritanya akhbar. Kita pun kata akhbar, berita, surat khabar. Kita guna khabar juga, bukan surat kabar. Surat khabar. Kita ambil bahasa Arab ya. Pada hari itu bumi, pada ketika itu bumi menampilkan, menceritakan beritanya balik kepada apa? Akhbaraha lagi sekali. Bumi. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, menceritakan tentang beritanya. Bumi. Bi anna rabbaka auhalaha. Kalau ditanya kenapa bumi belum cakap ke? Bumi belum cakap. Boleh tak bercakap bumi? Nak jawab macam mana? Tengok dalam nyata ni tak boleh kan? Tapi Allah bagi dia boleh bercakap. Di hari kiamat ini. Sebab banyak dia nak cerita tentang apa orang buat atas dia. Orang ni buat apa atas dia? Orang seorang. Oh itu hang duduk taman, duduk bawah pokok ni, duduk buat asmara ni. Oh itu hang buat apa ni? Hang buat apa ni? Nanya kat orang, hang pukul orang. Kat sini, dalam penjara ni ke? Kat luar daripada penjara ke? Buat nanya kat orang kan sekarang ni banyak pembunuhan. Anak bunuh pak, betul kan? Anak bunuh bapa. Bunuh kawan apa ni? Orang kata apa? Kawan-kawan yang paling hampir lah, kawan yang paling dekat, kawan baik dalam dunia sekarang kan. Itu kita tengok satu-satu, tengok ramai pula tu. Negara-negara yang sering suka bunuh orang. Sebab mereka itu Islam. Saja mereka itu membunuh orang Islam. Di mana kita lihat? Di negara-negara yang sedang bergolak China ada, di mana lagi? Negeri-negeri yang sering berlaku pembunuhan di kalangan manusia. Okey. Tu nanti di bumi akan cerita. Bumi akan cakap. Allah bagi kuasa. Allah bagi izin kepada dia dapat bercakap, menceritakan. Bi anna tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Tuhanmu telah mentakdirkan
Anna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, auhalaha, mewahyukan kepada dia, mentakdirkan apa itu baginya, auhalaha. Yang keenam, yauma izin nasu ashtata yurau a'mal. Di hari itu juga, yauma izin lagi sekali. Yauma izin yasburun nas. Kata yang baru bagi kita mungkin yasburu. An-nas kita tahu dah. Nas apa dia? Manusia. Yauma izin yasburun nas. Pada hari berkenaan manusia. Pada hari itu manusia. Yasburun nas. Manusia buat apa? Keluar. Yasburun nas. Keluar. Saudara yasduru. Keluar. Yasduru. Keluar. Manusia keluar. Ashtatan. Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Mana bondong-bondong? Ramai-ramai lah. Ramai-ramai. Berbondong-bondong. Ashtatan. Keluar. Ashtatan berbondong-bondong. Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan balasan amal mereka. Liyurau. Untuk mereka melihat. Yarau, mereka. Wow tu menunjukkan kepada ramai. Yurau a'malahum, amalan mereka. Amalan masing-masing. Itu dia keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Tanda-tanda kiamat. Pertama, bumi goncang, bumi digegarkan, digoncangkan sekuat-kuatnya. Kemudian bumi juga akan mengeluarkan apa yang ada dalam perut bumi itu, dan ketika itu manusia akan saling tanya-tanya, apa berlaku pada bumi ni? Apa berlaku ni? Pada hari itu diberitahu bahawasanya bumi akan memberitahu tentang beritanya bahwasanya Tuhan kamu telah mewahyukan kepada dia, yakni menentukan takdir malapetaka itu bagi dia, dan pada hari itu juga dia keluar berbondong-bondong untuk melihat amalan. Itu dia perkara yang berlaku pada hari itu. Okey, kita lihat tentang sebab kenapa atau apa sebab diturunkan ayat ini. Sababun nuzul gitu, sababun nuzul. Allah SWT bermaksud sebenarnya sebab nuzulnya itu ayat ke-7 dan ke-8. Ada dikatakan juga pada ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6 tadi tu, namanya sebab manusia pada ketika itu selalu duk tanya-tanya kepada Nabi. Apa dia? Tanya apa? Mata sa'ah. Bila akan berlaku kiamat ni? Mata sa'ah. Ada yang bertanya seperti yang sebut di dalam Quran. Seperti contohnya dalam ayat dalam surah apa? Dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi tadi. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka berkata bila ni? Bila hari nak dikira segala amalan ni dibuka fath, kalau kamu orang yang benar. Kalau kamu orang yang benar, wahai nabi-nabi, bila ni? Mata hadzal fath wa yaquluna mata hadzal fath in kuntum shadiqin. Lepas tu Allah tak jawab. Kata menentukan hari kiamat ni, hari untuk kira bercara ni, hari untuk membuka segala untuk dikira segala amalan kamu. Allah tak tetapkan, tak kata hari demikian.
Tetapi Allah kata, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, yaumal fathi qul yaumal fathi la tanfa'u allazina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Kan antara ayat kita baca surah Al-Fatihah. Hari itu ialah hari yang tak guna dah. La yanfa'u allazina kafaru imanuhum. Hari itu tak guna bagi orang kafir. Kalau hari itu baru dia nak beriman, tak guna dah. Tak guna dah. Betul hari sekian. Tapi Allah kata ingat, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ingat itu dah beriman itu mereka memang tidak berguna keimanan mereka. Dalam surah Al-Qiyamah disebut dalam ayat yang ke-6, kalau siapa yang nak catat, Is'alu ayyana yaumul qiyamah, mereka bertanya, bila hari kiamat? Ayyana yaumul qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu. Kita baca tu kita faham tak? Kita faham tak bahawa ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada mereka. Selalu bertanya bila hari kiamat ni, bila? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innal 'ilma 'indallah. Innama ana nazirum mubin. Kan kita baca dalam suratul Mulk setiap malam. Baca setiap malam tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah bersedia ni. Kita dah bersedia. Kita tak mau miss walau satu malam. Kalau miss tu maknanya memang kita teruk betul lah. Kita sakit ke yang tak boleh kita nak baca ke. Tapi kita kalau boleh tak nak miss walau semalam. Sebab kita nak tergolong daripada orang-orang yang mengamalkan surah ini untuk mendapat perlindungan nanti. Dia akan tolong kita di kubur nanti, di alam barzakh nanti. Dia akan tolong kita. Tak boleh. Dia ni selalu baca surah ini. Dia faham. Kan dia cakap baca. Dia faham. Ya, karena kita naklah jadi di antara orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran itu macam mana? Apa maksud tinggalkan Al-Quran? Tinggal itu macam mana? Tak mau dengar pun tak nak, baca pun tak nak mentadabbur pun tak. Itu dia. Ni alhamdulillah lah ada kot ketiga-tiga tu. Berharaplah. 1, 2 tu sangat baik. Yang ketiga tu kita sama-sama berusaha. Ya, ini kita duduk tadabbur ni. Nanti kita berusaha untuk tadabbur. Nak tergolong daripada orang yang dikatakan dia ni orang yang tinggal Al-Quran masa dunia dulu, dengar pun tak suka, baca pun tak suka, lagilah tadabbur. Kan? Tak nak macam tu ya. Okey. Dalam suratul Mulk, pada masa tu mereka selalu bertanya, wa yaqulun mata hadzal wa'du? Bila janji ni? Bila janji ni? Wa'du tu janji. Wa'du. Janji. Janji apa? Kata nak adakan hari kiamat, mana dia? Bila? Mata hadzal wa'du? In kuntum shadiqin. Kalau kamu orang yang benar, wahai nabi-nabi, wahai rasul, kalau kamu yang benar. Kata bila ni? Berlaku kiamat ni bila ni? Allah suruh kata kepada mereka, qul. Allah suruh katakan wahai Muhammad. Tadi pun kita tengok Allah suruh jawab apa? Allah suruh jawab yang tadi Allah suruh jawab tak berguna. Tak berguna dah hari itu. Kalau datang hari itu tak berguna lah bagi orang-orang kafir untuk beriman, tak guna dah. Di sini dalam surah Al-Mulk Allah suruh Nabi jawab kepada mereka tu. Qul tu katakan oleh Muhammad kepada soalan yang ditanya oleh orang-orang kafir itu. Innamal ilmu indallah. Apa makna? Takkan tak tahu ilmu apa dia? Ilmu lah indallah, di sisi Allah. Pengetahuan, ilmu tentang hari kiamat ni Allah saja yang tahu. Siapa pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Innamal ilmu indallah.
Wa innama, sesungguhnya aku ni, Nabi kita ataupun Rasul tu kata, innama ana nazirum mubin. Aku ni hanya beri peringatan saja. Tugas aku memberi peringatan kepada kamu. Ada hari kiamat. Itu kamu lakukanlah kebaikan untuk sampai kepada hari itu atau untuk kamu mendapat kebahagiaan pada hari itu dimasukkan dalam syurga. Innama ana nazir, aku memberi peringatan saja. Itu dia jawapan-jawapan yang selalu disampaikan oleh Nabi dengan wahyu daripada Allah. Kepada surah ini juga sebab turunnya orang nak bertanya lah, bila hari kiamat bila? Jadi Allah tak jawab dengan kata ini sekian-sekian, tahun sekian-sekian, tak ada. Allah jawab dengan alamat dia ataupun tanda-tanda dia. Itulah kamu nak tahu tentang hari kiamat tu, ni dia. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Iaitu Zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang, ardu zil, digoncang sekuat-kuatnya. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Okey. Kita masa saya beritahu tentang tiupan yang akan berlaku, 3 tiupan. Ada ulama kata 2 saja, ada kata 3. 3 tiupan, ingat tak lagi? Orang belah sana ingat tak lagi? 3 tiupan tu, tiupan sangkakala tu sebagai tanda kiamat ni. Tiupan pertama apa disebut? Tiupan pertama nafkhah kan? Nafkhatul faza'i. Nafkhatul faza' tu kita kata apa? Tiupan yang untuk mengejutkan, bagi kita terkejut. Inilah kita terkejut. Kita akan terkejut dengan berlakunya gempa ni, zulzilatil ardh. Dia bukan terus bila berlaku gempa tu dia hari 2 je ke? Sekejap tu je ke? Tak. Dia akan berterusan. Sehingga dikatakan kita ni tengah nganga-nganga. Terkulai sana, terkulai sini, terkulai sana. Sampailah pada tiupan yang kedua. Tiupan pertama ni duk terkejut tu lamanya tak tahulah. Berapa puluh tahun ke? Berapa ratus tahun ke kita tak tahu. Tu yang kata nafkhatul faza' tu. Terkulai sana, terkulai sini, heran sana, heran sini. Tu. Nafkhatul faza' tu. Mana faza' tu? Mana terkejut. Kemudian barulah nafkhatul sa'iq. Lepas tu, jawapan kedua iaitu apa? Semuanya mati. Lepas tu semua, dah bukit bukau, gunung, ganang dan bangunan-bangunan yang besar tinggi-tinggi atas semua kanak. Habis semua sama rata dengan tanah. Habis semua dah. Siap semua dah. Matikan. Mati. Dimatikan. Itu juga sebagai kita kata seksaan pada manusia lah. Manusia yang Allah nak seksa. Itulah. Dia boleh nampak semua. Kemudian berlaku nafkhatus sa'iq, maknanya binasa, habis mati. Lepas tu mati. Habis semua. Sampai last kali sampai malaikat pun mati juga. Sampai tinggal Allah seorang-seorang. Sampai tinggal Allah saja. Ketika itu Allah akan tanya. Tanya siapa? Siapa tak ada dah. Dia tanya. Limanil mulkul yaum. Semua tak ada dah. Apa semuanya tak ada dah. Allah bertanya, bagi siapa? Limanil mulk. Bagi siapa kerajaan hari ini? Limanil mulkul yaum. Dia akan jawab secara lillah. Dalam Quran ada kan? Saya tak ingat surah apa. Lil wahidil qahhar. Bagi Allah yang satu. Allah yang maha perkasa. Lillahil wahidil qahhar. Kalau jumpa ayat tu, ingat, ini adalah jawapan Allah
pada hari kiamat nanti apabila semuanya manusia, apa semualah binatang, semua apa malaikat apa semua mati, dan Allah akan tanya. Limanil mulkul yaum. Dia jawab sendiri. Lillahi, bagi Allah, al-wahid, yang satu, al-qahhar, yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Lil-wahidil qahhar. Saya ingat tu je, mana dia duduk di ujung, di bawah sekali. Surah apa? Di bawah sekali. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Jadi kepala ni tak boleh nak ingat muka surat berapa, ayat berapa. Kalau kita tanya adik yang Indonesia tu, dia memang boleh jawab dah. Muka surat berapa, ayat berapa, duduk tang baris mana, dia boleh jawab dah. Adik apa dulu tu, yang masyhur dulu tu nama apa? Nama dia? Budak Indonesia tu. Bukan Ali tu. Adik yang kecil tu, yang budak lelaki tu, yang buta ke dia? Nama apa tak ingat dah. Kalau sorat dia tahu, baris berapa dia tahu, duduk tang mana, tengah ke, bawah ke, atas ke. Semua dia tahu. Tu Allah bagi kelebihan kat dia kan. Okey, itu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ni At-Tirmizi, kita lihat ya, At-Tirmizi ni tentang kelebihan ayat zalzalah ini. At-Tirmizi, kita tahu At-Tirmizi adalah salah satu daripada apa ni, riwayat yang 6 kan. Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, katanya pada satu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, bacakan Rasulullah, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah kepadanya, bacalah 3 surah yang bermula dengan huruf Ra. Saya pun tak faham yang Ra ni, huruf Ra ni surah apa ya? Lelaki tersebut berkata, usiaku telah lanjut, hatiku sudah keras, sukar menghafal, dan lidahku pula sudah sukar untuk mempelajari surah-surah yang panjang. Ini surah panjang lah ni. Sabda baginda, bacalah surah-surah yang bermula dengan Hamim. Kalau Hamim ada apa? Hamim ada 7 kan? Ada 7 Hamim. Lelaki tersebut mengulang semula alasannya. Tak boleh juga. Mana macam tadi juga, aku tak boleh baca, aku tak boleh ingat dah kan. Kemudian lantas baginda bersabda, bacalah 3 surah yang bermula dengan tasbih, sabbaha. Laki-laki itu berkenaan terus mengulang alasannya tadi dan berkata, tapi bacakanlah kepadaku 1 surah. Habis semua alasan dia tu, last kali dia kata, laki itu kata, bacakanlah, ajarkanlah kepadaku 1 surah yang meliputi semua itu. Meliputi semua surah-surah tadi. Surah yang mula dengan Ra, surah yang mula dengan Hamim, surah yang mula dengan apa ni, Sabbaha, surah. Mana yang tak apa ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku 1 surah yang meliputi semua tu. Mana bila baca surah ni telah meliputi semua tu. Wahai Rasulullah. Kemudian lalu Rasulullah pun membacakan kepadanya, iza zulzilatil ardu zilzalah. Sebab tu ada disebutkan bahasanya iza zulzilatil ardu zilzalah menepati separuh Al-Quran. Ada kata separuh, ada kata 1/4, ada kata separuh Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Kemudian Rasulullah baca sampai habis lah. Kamu baca ayat ni dah. Ayat ni meliputi semua tadi. Seperti surah yang panjang-panjang tu lah. Surah yang mula dengan Ras, mula dengan Hamim, mula dengan Sabbaha.
Kemudian setelah selesai saja baginda membacanya, beliau pun berkata dengan puas hati, demi yang mengutuskan anda, yang laki-laki tadi, puas hatilah bila Rasulullah bagi satu ayat, ya bolehlah yang ni boleh. Tak boleh melampau kan. Kita pun melampau kalau tak buat. Duduk ada dalam kepala dah, tak buat. Duduk ada dalam kepala dah ni. Duduk sesaja, duduk tengok benda-benda bukan. Duduk sesaja, ada kawan tu, duduk membawang. Itu kita baca ni, semua separuh Al-Quran tapi satu tempat. Ada saya jumpa, ada kata satu tempat, ada separuh. Lepas tu, apa ni? Bila dia dengar Rasulullah bagi kepada dia ayat ni, dia pun apa hatilah, puas hati. Dia pun kata, demi yang memutuskan anda sebagai Nabi dengan kebenaran, aku tidak akan meminta tambahan lebih dari ini selama-lamanya. Kemudian lelaki tersebut pun beredar. Mana pergi dari situ. Kemudian sabda Rasulullah SAW, apa sabda Rasulullah selepas lelaki itu beredar dari situ, berjayalah lelaki itu. Berjayalah lelaki itu. Kemudian baginda bersabda, panggillah laki-laki itu bertemu denganku. Panggil dia balik. Aku nak jumpa dengan dia. Lelaki tersebut pun datang semula bertemu dengan Rasulullah. Baginda berkata, aku telah diperintahkan Allah untuk merayakan hari raya korban. Allah menjadikan sebagai hari raya bagi umat ini. Lelaki tersebut berkata, lagi ya, ini mengenai satu hukum lagi. Kalau saya hanya memiliki seekor kambing betina, apa pendapatmu? Bolehkah saya berkorban dengan kambing itu? Tidak, baginda menjawab. Memadailah engkau mencukur rambut, memotong kuku, mengandam misai dan mencukur bulu ari-ari. Itulah bentuk korbanmu yang sempurna di sisi Allah SWT. Di perkara ini disebut oleh Rasulullah ni berlaku sebelum dibolehkan berkorban dengan kambing-kambing betina. Apa yang gitu ya? Maksudnya sebelum lagi dibolehkan berkorban dengan lembu betina. Apa yang Rasulullah kata tidak tadi itu, maknanya belum lagi turun ayat yang boleh berkorban dengan lembu betina. Seluruh mazhab fiqh mengharuskan seorang Muslim berkorban dengan lembu, dengan kambing betina. Cuma yang lebih afdal adalah kambing jantan. Boleh, tapi yang afdal lebih baik. Jadi daripada cerita ini kita dapat daripada lelaki ini tadi dua benda lah. Satu, nak menyatakan bahawa surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha menyamai ayat-ayat Quran yang disebut tadi. Surah yang dimulakan dengan yang Hamim, yang apa ni, Sabbahat, semua tu. Jadi sehingga dikatakan menyamai separuh atau seperempat. Kemudian itu daripada diriwayatkan daripada At-Tirmizi. Ini daripada At-Tirmizi juga meriwayatkan sebuah hadis yang beliau berkata hadis ini hasan sahih. Di sini adalah hadis hasan, derajat hadis ni. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kuatlah Anas bin Malik. Pada satu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabatnya. Ini satu kes lain pula. Satu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabat, adakah kamu sudah berkahwin? Apa dia jawab? Belum lagi wahai Rasulullah. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkahwin. Tak ada apa, aku ni orang susah. Tak ada apa langsung. Nak dijadikan sebagai mas kahwin. Tak ada. Sabda Rasulullah, bukankah kamu memiliki, boleh membaca yang qul huwallahu ahad? Ya, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, itu 1/3 Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu memiliki iza jaa nasrullahi wal fath? Ya, kata lelaki itu, aku boleh baca. Sabda baginda, itu adalah 1/4 Al-Quran. Sabda Rasulullah lagi, bukankah kamu ada qul ya ayyuhal kafirun? Benar, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, ia adalah 1/4 Al-Quran. Sabda baginda, bukankah kamu ada iza zulzilatil ard? Jawabnya, sabda baginda, itu pula adalah 1/4 Al-Quran. Jadi pergilah berkahwin. Jadikan dia salah satu.
1/4 atas saya terbaca juga ada separuh daripada saya baca dalam apa ni? Dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Hamka. Mungkin kalau dia silap tak tahulah, dia letak 1/2. Jadi itu juga boleh dijadikan sebagai mas kawin maknanya. Kalau kamu tak ada apa-apa, jadikanlah itu saja sebagai mas kawin. Boleh. Ini ayat Al-Quran. Mungkin dengan cara diajarkan, diajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey, ini tadi tentang ayat yang atas tadi ya, 6 ayat yang atas. Namanya fadilat. Ada fadilatnya ada sebabnya diturunkan ayat di atas 6 ayat tu kerana manusia pada ketika saling sering bertanya bila kiamat. Jadi Rasulullah jawab dengan wahyu daripada Allah, iaitu dengan menyatakan tanda berlaku kiamat ialah apabila digoncangkan zilzilatil ardu zilzalaha. Okey. Kemudian Allah berfirman. Tadi ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dan gegarannya amat dahsyat. Apabila bumi bergerak dengan gerakan yang kuat dari bahagian bawahnya, ia diikuti dengan gegaran yang sangat dahsyat sehingga runtuh berkecai segala bangunan yang ada di permukaan. Ini selaras juga sama dengan firman Allah dalam ayat yang lain, iaitu dalam suratul Hajj. Suratul Hajj ayat 1 lagi. Suratul Hajj ayat 1 dia ialah surah yang ke-22. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Nampak zalzalah kat sini. Dalam bentuk isim, kata nama. Kata keterbitan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan, masdar. Sebagai masdar zalzala. Zalzala itu fi'il, perbuatan ya. Verb lah. Tapi di sini zalzala. Wahai manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Tak tahu ittaqu. Takutlah kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ah. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya syai'un inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, gegaran yang menunjukkan kepada kiamat itu adalah sangat besar. Kemudian bumi wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menghamburkan segala muatannya. Maksudnya bumi menghamburkan keluar apa? Mayat-mayat dan benda-benda yang tertanam di dalam perut bumi. Bukan setakat itu saja, apa lagi? Mana segala apa yang ada lagi di dalam perut bumi itu apa? Ada emas, ada perak, ada apa macam-macam lah yang ada dalam perut bumi. Apa lagi? Apa ni? Minyak, minyak yang dinikmati oleh apa ni? Manusia hari ini, minyak mana ada di dalam bumi. Jadi semuanya dikeluarkan, dihamburkan. Bayangkanlah betapa dahsyatnya. Bukan keluar saja, dia sana jadi terbakar, sana terbakar, sini api, sana api, sini ya. Kemudian dalam suratul Insyiqaq, mungkin ayat ni kita dah baca. Itu di antara tanda-tanda. Dan apabila bumi diratakan, wa izal ardu muddat, insyaqqatis sama insyaqqat, wa izal ardu muddat, apabila
bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dikeluarkan, dicampakkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan dikosongkan. Bumi itu jadi kosonglah, takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Memang bumi pun akan mematuhi suruhan Allah. Mana dia dengar, dia lakukanlah, mana dia kosongkan apa yang ada dalam perut bumi. Jadi saya nak bagi tahu suratul Insyiqaq ni juga adalah sebagai satu surah kita nak baca untuk orang yang sedang menghadapi nak bersalin ya. Kan? Jadi seolah-olah macam simbolik lah. Macam ni Allah kata di sini, bila bumi diratakan maka dia campakkan apa yang ada dalam perut dia. Kosongkan, kan? Kita baca untuk orang yang sedang menghadapi itu. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. 3 ayat tu, 3 ayat. Nah, Ayat berapa tu ya? boleh bagi tahu Kak. Ayat berapa tu? Cubalah baca ikhtiar. Ikhtiarlah bacalah. Ayat ni semoga mudah salin. Dalam suratul Insyiqaq. Idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kita tengok makna dia. Kita simbolik lah. Allah minta Tuhan kosongkan perut ni dengan mudah. Ya, mana kosongkan. Namanya bayi lahir dengan mudah lah. Okey. Kemudian Muslim dan At-Tirmizi. Mana riwayat hadis ni adalah sangat apa ni? Kita kata kukuh ya, sebab diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi daripada Sunan As-Sittah meriwayatkan dari Abu Hurairah lah tu. Itulah katanya Rasulullah SAW bersabda, taqi'ul ardu aflazaka bidiha. Bumi akan memuntahkan, taqi itu makna memuntahkan seluruh khazanahnya yang mahal. Taqi'ul ardu aflazaka bidiha amsalal ustuwani minaz zahab wal fiddah. Khazanahnya yang mahal seperti apa? Amsal seperti bongkahan emas dan perak. Amsal al-ustuwan minaz zahab wal fiddah. Semua akan keluar. Bongkah, bukan kata sikit, bongkah. Tak besar mana? Kalau bongkah tu besar mana? Fayaji'ul qatil. Pada hari itu lalu tampillah orang yang membunuh dan dia berkata, pada hari itu orang yang membunuh tampil, dia berkata, aku membunuh disebabkan barang ini. Aku dibunuh sebab barang ini aku curi dia dulu tu. masa di dunia dulu aku dibunuh disebabkan barang ini. Kemudian tampil pula orang yang memutuskan, fi haza qataltu wa yaji'ul qati'. Datang pula orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahim. Fa yaqul, dia berkata, wa fi haza qata'tu rahimi. Aku memutuskan silaturahim kerana barang ini, kerana emas perak ni lah. Putus silaturahim berkelahi. Berkelahi bila meninggal ibu ke, ada tinggal emas banyak ke, berebut. Tak nak apa ni? Tak nak berunding baik-baik ya, sampaikan terputus silaturahim. Waji'us sariqu, dan seterusnya tampil pula orang yang mencuri. Sariq, orang mencuri, dan dia berkata, tanganku dipotong. Wa yaqul fi hadza quti'at yadi. Dengan sebab inilah tangan aku dipotong. Kemudian mereka meninggalkan bongkahan tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun. Itu akan jadi begitulah keadaan-keadaan yang akan berlaku pada hari itu. Mayat-mayat diluahkan, antaranya yang berlaku. Mayat-mayat diluahkan dari perut bumi pada tiupan sangkakala kali kedua. Mayat-mayat dikatakan di sini, mayat-mayat diluahkan pada tiupan sangkakala kali kedua. Itulah sebab kali pertama tu goyang-goyang tu fazak.
Wa nafhatul faza'. Terkejut tu macam tu lah. Terpulai sana, terpulai sini. Kemudian nafhatul sa'iq. As-sa'iq mati, semua mati. Kemudian yang ketiga ialah tiupan apa? Ya, nafhatul ba's wan nusyur. Itu tiupan yang dibangkitkan. Semua yang mati tadi ini akan dihidupkan. Akan dihidupkan semua. Binatang ke manusia ke jin ke semua dihidupkan semua. Nafhatul ba's wan nusyur pada tiupan yang ketiga. Okey, kemudian kita lihat. Kita lihat kepada auhalaha tadi, perkataan auhalaha. Itulah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi maknanya apa ni, bumi itu tadi kata tuhaddisu akhbaraha. Tentang bumi itu menceritakan tentang berita dia. Yauma idzin pada hari itu bumi menceritakan tentang berita dia. Adakah kamu tahu? Rasulullah bertanya. Adakah kamu tahu apakah citra berita bumi? Mana bumi cerita apa? Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang apa tafsiran dia lah maksudnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Adakah kamu tahu apakah citra berita bumi? Maka sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Selalulah kalau Rasulullah tanya begitu, mereka akan menjawab, Allah dan Rasulnya sajalah yang lebih mengetahui. Dan Rasulullah bersabda, citra beritanya ialah kesaksiannya ke atas setiap kamu, ke atas setiap lelaki dan perempuan terhadap segala perbuatan yang dilakukan di atas permukaan bumi. Dia akan berkata si fulan telah melakukan sekian pada hari sekian. Itulah maksud yang dikatakan bi anna rabbaka awhala. Cuba kita hidupkan di dalam sembahyang kita. Kalau kita baca, ya Allah takutnya aku buat benda ni, ya Allah aku buat, ya Allah ampunlah. Kita akan cerita balik. Jangan sembunyi apa pun. Tahu, bumi akan ceritakan. Sekian hari kamu duduk sini, kamu buat apa kat sini? Kamu sebagai kerja di pejabat ke, kamu dah ikut bos kamu suruh buat fitnah sekian. Kamu tulis. Bos kamu pun kena juga. Kamu pun kena sebab kamu tulis. Buat fitnah kepada orang ni gini. Jangan naik pangkat dia, tak payah naik pangkat dia. Dia ni duduk statik begitulah dia punya gaji tu. Padahal dia buat kerja elok, orang tu buat kerja elok tapi dia kena hasad dengki. Itulah. Itu dia maksud yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan cerita. Hal kita ni, setiap seorang ni. Takut lah. Semua apa yang dicerita tu adalah benar. Kita tak boleh sangka kita. Kita tak buat ni pun. Mana boleh. Tak cukup dengan tu dia tunjuk macam keset kita punya tu pula. Memang. Kata apa ni? Kamu kan siapa ni? Dia tunjuk itu. At-Tabari dalam tafsir At-Tabari berkata pertanyaan ini adalah simbolik. Tabari pula kata simbolik. Maksud sebenarnya bumi bertutur berdasarkan lisanul reality. Bukannya dengan pertuturan lidah. Jadi Imam Ahmad Tirmizi kata gitu ya. Ini At-Tabari. Ini berkata simbolik. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang punca atau sebab berlakunya peristiwa ini. Firman Allah bahawa Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka itu bagimu. Itu tadilah di anna rabbaka auhalaha. Bahawa Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka itu bagi bumi itu. Auhalaha.
takdirkan bagi bumi. Bumi menjelaskan bahawa malapetaka gempa adalah menurut arahan wahyu Allah. Allah wahyu kepada bumi. Bumi, kamu keluarkan apa yang ada dalam perut kamu tu. Perut bumi tu keluarkan semua. Semua. Itu yang dimaksudkan dengan apa ni? Bahawa Allah, bumi menjelaskan bahawa malapetaka gempa adalah menurut arahan wahyu Allah dan Allah mengizinkan bertutur dan menjadi saksi firman-Nya. Auha laha bermaksud Allah mengizinkan ketentuan berkenaan dan memerintahkan perkara itu terjadi. Allah mewahyukan kepadanya bermaksud Allah memberikan aspirasi kepadanya supaya melakukan perkara itu. Itulah mementahkan apa yang ada di dalamnya, itu di dalam bumi. Oi, dah semua dah. Minta maaf ya. Kepada kawan-kawan di sana macam mana? Sebelah setengah. Sambunglah. Sambung dia ada kot. Dah 11.30. Tidak tanya tu muka surat 589 ayat 3. InsyaAllah dah jumpa dah. An-insyiqaq tadi. An-insyiqaq. Semangat kita. Ayat 3 yang 4. InsyaAllah ya. Kita berhenti setakat ini. Boleh sambung kemudian. Seolah-olah kita boleh bahagikan ayat ini kepada dua bahagian. Pertama daripada ayat 1 sampai 6. Menceritakan tentang keadaan-keadaan yang akan berlaku pada masa kiamat. Mula-mula akan berlaku itu. Kemudian ayat yang seterusnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. InsyaAllah akan tafsirkan di hari yang akan datang. Okey. Satu lagi saya nak ingatkan, saya terjumpa juga, iaitu surah ini, surah Zalzalah ini, saya jumpa di dalam buku perubatan Islam, perubatan Islam, mana ikhtiar penyembuhan penyakit. Kalau kita ada cucu, kita semua ada cucu ni, kalau tak ada cucu semua dah. Ada cucu baru-baru tu kadang-kadang dia suka menangis kan, ada sawan tangis apa kan, ini dia ubat dia. Baca surah Az-Zalzalah pada dia, baca surah Az-Zalzalah. Zalzalatil ardi, baca ni. Sebagai nak ikhtiar kita. Bacalah. Tak ada, baca. Kalau kita seeloknya kita baca alhamdulillah, begitu kita selitkan dengan ayat ya. Baca. Tidak kita baca tak saudara. Nak ada ayat semayang. Seeloknya kita baca Al-Quran. Seeloknya baca dengan ayat semayang lah. Kita biasa. Ya. Seeloknya. Baik ni. Okey, ada apa lagi? Datuk ada nak share? Saya nampak gambar Datuk sini. Orang lain mana dia? Tak ada. Razak, ini cerita yang awal tadi yang kita kata Alif Lam Mim tadi kan. Saya kata hadis Rasulullah kata kita kira 3 huruf kan kalau kita baca alif 1 huruf, lam 1 huruf. Tapi saya ada dengar dalam satu kuliah. Dengar macam mana? Dia kata lebih tu. Dia kata lebih pada 3 tu sebenarnya. Alif. Lebih pada apa? Alif. Network Datuk ni. Hadis kata alifun harfun, lam harfun. Mim. Masa kerja saya dengan satu kuliah tu lah. Lam mim 2. Mim 3. Ya kan. Oh, maknanya alif lam mim tu maksud Datuk alif lam ya Alif, fa. ya. Dia punya ejaannya. Alif tu maknanya alif lam ya fa, Lebih pada alif 3 lam huruf. fa ada 3.
Ya, ejaan huruf tu So mim sendiri. yang Betul mim Ustazah, saya tiga. pun dengar tu. Nah, Pegang pada hadis. Kalau itu ada hadis saya pegang. Saya nak pegang sebab Rasulullah. pasal adik ini satu ada satu kuliah saya dengar lah. Saya pun betul ya dia kata tu, dia kata kalau kita baca tu bukan sekadar, kalau memang hadis Nabi kata 3 huruf kan, alif 1, lam 1, mim 1. Tapi dia kata alif tu ejaan alif lah, huruf Alif alif. lam fa. Alif lam fa 1. Kemudian lam mim. Eja alif tu. Eja alif dan huruf alif tu. Alifun. Alifun. Lamun kan 3. Alimun, alifun, lamun, mimun 3. Ya. 3. Ada kata gitu. Saya pada alif tu. Dan huruf alif tu ejaan dia. ejaan dia. Saya pun saya dengar tu saya nak berkongsi lah, tak tahu macam mana kita. Tapi apa pun kita baca lah. Kan dia bagi satu markah saja kan 10 dia kata. Satu kebaikan 10 lagi. Ya. Ya. Itulah kebaikan dia, maknanya kita kena baca lah Quran. Tu je lah nak share. Saya dengar baru juga benda tu lah. Selalu kita kata 3 alifun, lampu 1 kan. Ini ada 3. Tu je lah. Itu je. Kita tutuplah kita punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udzika ma 'allamtana ilaina bi hajatina ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustazah. Baik dulu ya, ada had. Allahumma ya Hakim. Ya Hakim itu yang maha bijaksana. Kita nak berdoa dengan Asmaul Husna ya Hakim. Mana tahu mudah-mudahan doa kita diterima. Ya Hakim. Ya Allah ya Hakim. Ya Allah ya Hakim. Ya Allah ya Hakim. Wahai Allah yang maha bijaksana. Wahai Allah yang maha bijaksana. Wahai Allah yang maha bijaksana. Ya Allah, asyriq ala qulubina anwarul hakim. Wafdi alaina min asraril khabiril alim. Hatta tanfarijal hikmatu min qulubina wa ala alsinatina wa a'malina. Ya Hakim, Ya Khabir, Ya Aziz. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkat hari Jumaat ini. Ya Allah, Ya Hakim. Wahai Allah yang maha bijaksana. Wahai Allah yang maha bijaksana. Wahai Allah yang maha bijaksana. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya namamu Al-Hakim. Limpahkanlah kepada kami rahsia namamu Al-Khabir, Al-Alim, agar terpancar hikmah ke dalam lubuk hati kami, pada lisan kami, dan seluruh perbuatan kami. Wahai yang maha bijaksana, Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim. Wahai yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha alim. Dan semoga salawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita dan cahaya kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat baginda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Ustazah. Okey. Sama. Terima kasih semua Ustazah dan juga pihak pentadbiran DI lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nampak datuk je sebenarnya. Apa dia? Ustazah nampak. Itulah. Kenapa pula?
Sebab Datuk selalu display muka dia. Tak Tak ada. Kita tak ada sebelah, kita ada situ. Sama. mungkin dia tak ada ni kot. Ustazah nampak siapa lagi Ustazah? Nampak Datuk je. Nampak ke Ada. Ustazah? Nak picit tahun lah, biji-biji mana tak ada biji. Biji-biji tak ada ke? Cuba Ustazah sentuh. Di rumah ada. Ha, Nampak dah semua. tak nampak? Ustazah? Tak nampak. Tak apa, kita nampak Ustazah. Datuk tak boleh keluar. Sedih Ustazah tak nampak. Sedih Ustazah tak nampak. Saya keluar dulu lah. Nanti nampak orang lain dulu. Okey. Kita keluar dulu. Okey. Assalamualaikum. Kita ada berapa orang ni? Tadi 18 orang kat dekat ni. Berapa orang? 18. Oh, 18. Alhamdulillah. 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 Okey. Nampak Datuk nampak Datuk. Nak dah babai tadi. Bagus kalau tanya soalan tu Datuk je tolong jawabkan, tak apa. Aduh. Allahu Akbar. Okey. Tak apa nak Ustazah. Sekarang nak picit tahun nak tu. Tak tahu. Hari Isnin kita buat kelas. Kelas ke ya, macam mana tu. Ustazah? Kelas bahasa Arab ah. Ya. Nak Ustazah buat ni, nak pergi kelas ke? nak pi. Itulah bawa. Kalau bahasa Arab ni nanti nak sebut, nak tulis, nak apa kan? Nak tulis apa kan? Nak tulis lah. Nak tulis senang kita tak. Nak tulis. Okey, Kak Pah dah keluar pula tu no. Kalau tidak dia kena kunci kena siapkan lah ke. Boleh lah. Kita sampaikan pada dia lah. Cakap dia. Hari Senin ketiga kan. Saya jumpa InsyaAllah. dia cakap. InsyaAllah ya. Okay, dah Kita- Ustazah dah hilang dah. Kita leave ya. Okay, Tak boleh keluar. saya leave lah nanti. Saya start, buku dah sampai. InsyaAllah saya start hantar esok. Kalau esok ya. Ah. Kalau Monday ada bagi kita. Monday lagi senang. Oh, lagi Bagi senang dia. kan? Betul lah. Ah. Tengok Monday lagi senang. Oh Subhanallah. aja. Buat dengan okey. ayam sekali ke. Ayam ke apa. Boleh siapa nak pesan awal lah boleh bawa. Awak ayam ubat-ubat sekali lah. Kan? Ya betul. Yang sauda apa semua tu lah. Betul. Ubat memang kering ni. Keren langsung. Ni Habatus Sauda dengan kelapa dara ni ada masalah sikit. Ada customer complain kata berbau kan. So Ustaz dia tarik balik. Ustaz Jo tarik balik. Dia tunggu refill yang lain. Ada customer dia ada macam ada bau tengik kan. Tu dia tarik balik semua, tunggu hard stock baru dia kata. Dia pulangkan balik hard tu pada halal gel. Batu ada, batu ada Okey, insyaAllah. tak ada. Kita boleh lah. Bawa lah. Bawa sekali. Dengan ayam ke apa. Okey. Dengan kitab sekali. Kitab mesti lah, kitab wajib lah. Sekali bawa ayam, kitab tinggal. Boleh tu. Supaya ingat. InsyaAllah. Okey. Jangan jadi macam saya. Ni ya. Lupa je. Okay, insyaAllah. Saya leave lah, semua orang boleh keluar. Okey, keluar. Okay, Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.